وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اسمع استقيم لا يتنسى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم كون فينا ونعم كاتل المقربين واجعلنا وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا صلاح رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا لساننا وعقدة من لساننا. قال الشيخ المصعب لا نفعنا بهم في الدارين آمين. Kita sambung kat tepi yang minggu lepas kita sampai kat mana? Sekarang. Kita sambung pada kat sebelah tepi pada kata maka namu yang 3,000 itu. Maka namu Allah yang 3,000 itu 1,000 namu mengetahuikan dia oleh malaikat jua. Tiada yang lain. Jadi semuanya 3,000 namu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu 1,000 namu tu mengetahuikan dia oleh malaikat. Jua tiada yang lain. Maknanya 1,000 nama Allah Ta'ala beritahu kepada golongan malaikat saja. Allah Ta'ala tak beritahu kepada yang lain daripada malaikat. Dan 1,000 nama mengetahuikan dia oleh anbiya jua tiada yang lain. Lepas tu 1,000 yang lain pula, 1,000 pulanya, 1,000 nama pulanya mengetahuikan dia akan 1,000 nama tu oleh anbiya, oleh para nabi jua tiada yang lain daripada anbiya. Jadi maknanya 1,000 lain pulanya Allah Ta'ala beritahu kepada golongan nabi saja, tidak beritahu kepada yang lain. Dah 2,000 dan 300 nama. Disebutkan dia kan 300 nama itu di dalam Injil. Maklum. Dan 300 nama disebutkan dia di dalam Taurat. Dah jadi apa dia? 2,006. Dan 300 nama di dalam Zabur. Dah jadi 2,009. Dan 99 nama disebutkan dia di dalam Quran. Itu yang kita maklum sekarang. Tinggal ada satu lagi. 99 tu disebut, kan dia ke 99 tu di dalam Al-Quran. Inilah yang kita maklum kata nama Tuhan ada 99. Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Jabbarul Mutakabbir. Kita dah bilang yang 99 tu mengikut yang sebut di dalam Quran. Jadi ada satu lagi. Jadi satu nama tu tidak beritahu kepada malaikat, tidak beritahu kepada anbiya, tidak disebut di dalam Injil, tidak disebut di dalam Taurat, tidak disebut di dalam Zabur, tidak disebut di dalam Al-Quran. Ada satu lagi. Maka satu tu dia katanya, dan satu nama memberi bekas dengan dia Allah Ta'ala. Memberi bekas dengan dia Allah Ta'ala. Dengan maknanya memberi bekas, maknanya Allah Ta'ala memilih untuk dia saja.
memilih untuk dia satu saja yang mengetahui, tidak beritahu kepada siapa-siapa daripada makhluknya. Maknanya yakni Allah jua yang mengetahui, tiada yang lain. Mana satu nama lagi itu daripada 3,000 tu Allah Ta'ala memberi bekas, maknanya memilih untuk diri. Dia satu saja yang tahu, dia tak beritahu kepada siapa-siapa pun. Jadi dia tahu saja. Kata setengah ulama, kita habiskan sebelah tepi. Kata setengah ulama yang satu nama itu terbit di dalam suhuf Ibrahim alaihi salam. Kata setengah ulama, satu nama lagi itu terbit, maknanya ada disebut di dalam suhuf Ibrahim alaihi salam. Suhuf Nabi Ibrahim, yang mana kita maklum suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi satu nama tu ada sebut di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Itu mengikut kata setengah ulama. Tapi mengikut ulama yang lain katanya satu nama tu Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada siapa-siapa. Dan nama 3,000 nama itu terkandung di dalam 3 nama ini. Jadi semuanya 3,000 nama bagi Allah Ta'ala, semuanya tilik kepada makna dia tu terkandung di dalam 3 nama ini. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya terkandung di dalam makna Allah 1,000, terkandung di dalam makna Ar-Rahman 1,000, terkandung di dalam Ar-Rahim 1,000. Maka barang siapa mengetahuikan dia dan berkata ia akan dia seolah-olah seperti ia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian namanya. Maka barang siapa mengetahuikan dia. Maka barang siapa mengetahui, siapa-siapa saja tahukan yang tadi, maka barang siapa mengetahuikan dia akan 3,000 nama terkandung di dalam 3 nama. Kita tahu, sekarang kita dah tahu katanya 3,000 nama tu masuk di bawah kata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi bukan 1,000 masuk di dalam Allah. Maknanya apa dia? Dia 3,000 tu sekali, kira sekali dengan Allah, dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Maknanya 999 masuk di dalam makna Allah. Masuk di bawah makna Allah. 999 masuk di bawah Ar-Rahman. 999 masuk di bawah Ar-Rahim. Dengan maknanya begitu. Bukan 1,000. Dengan maknanya 999, 93 kali. 999 masuk di bawah makna Allah. 999 masuk di bawah Ar-Rahman. Dan 999 masuk di bawah Ar-Rahim. Sekiranya kita tahu katanya begitu, lepas tu sekarang tu dah tahulah ni, dah sebab dah cerita ni. Dan berkata ia, kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata ia barang siapa yang mengetahui akan dia akan Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah seperti ia menyebut akan Allah dengan sekalian namanya. Dengan sebab kita dah tahu begitu, pada maknanya kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, seolah kita sebut 3,000 nama dah. Seolah kita sebut 3,000 nama dah.
Dan barang siapa membanyakkan menyebutkan dia, jadilah hebat ia pada alam ulwi. Dan barang siapa membanyakkan menyebutkan dia kan Bismillahirrahmanirrahim. Serta dia silarkan bahwasanya masuk di bawah Allah itu 999 dan Ar-Rahman pun begitu, Ar-Rahim pun begitu. Jadi hebatlah ia pada alam ulwi. Apa makna alam ulwi? Yakni alam tinggi. Yakni langit, alam sebelah atas. Dan alam sufli. Sufli itu mana alam rendah. Artinya panggil bawah. Yakni bumi. Wallahu a'lam. Kita habiskan. Faidatun. Tersebut di dalam hasyiah Mi'raj. Tersebut di dalam hasyiah Mi'raj. Hasyiah Mi'raj maknanya kitab pada menyatakan Mi'raj Nabi SAW. Sabda Nabi SAW. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat baginya dengan tiap-tiap huruf daripadanya 4,000 kebajikan. Ada sebut di dalam kitab itu, dia katanya Nabi sabda, hadis Nabi sabda katanya barang siapa saja membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat baginya, di surat mana diberi pahala, di surat diberi pahala baginya dengan tiap-tiap huruf, dengan tiap-tiap satu haraf daripada Bismillahirrahmanirrahim 4,000 kebajikan. Sebut ba dapat 3,000 kebajikan. Sebut sin dapat 3,000. Sebut mim dapat 4,000 kebajikan. Dan dihapuskan daripada dosanya 4,000 kejahatan. 4,000 kejahatan tu dosa lah. Dan diangkat baginya 4,000 darajat. Dan diangkat baginya bagi orang yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim tu 4,000 darajat. Itu hadis Nabi. Diriwayatkan dia kan sabda Nabi itu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tersebut pula bahwasanya barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelebihan kita baca Bismillah. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, berkata malaikat, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu ladaika. Apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat jawab kepada kita baca bismillah tu, dia kata kepada kita labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu ladaika. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu ladaika. Apa maknanya? Artinya baik bagimu. Baik bagimu tu labbaika. Mana baik bagimu, mana selepas baik, baik pula. Selepas baik, baik pula. Baik bagimu maknanya berulangan baik. Selepas baik, baik pula. Selepas pada baik, baik pula. Maksudnya begitu ya. Labbaika. Mana berulangan baik. Berulangan baik. Berulangan baik itu maknanya selepas baik, baik pula. Selepas baik, baik pula. Itu labbaika. Bahagialah engkau. Itu mana sa'daika. Itu mana sa'daika. Mana bahagialah engkau dengan maknanya berulangan. Berulangan bahagia engkau. Berulangan bahagialah engkau. Dengan maknanya selepas pada berbahagia dapat bahagia pula. Selepas pada dapat bahagia dapat bahagia pula. Kenapa saya tafsir begitu? Sebab labbaika tu wasa'daika tu nisbah bagi orang yang belajar ilmu nahwu tu labbai musannah.
Sa'dai pun musanna. Tetapi tidak di musanna tu makna kata dua. Tetapi tidak dikandakkan makna dua, bahkan dikandakkan berulangan. Seperti farji'il basara karrataini. Seperti ayat katanya farji'il basara karrataini, berulang-ulang. Maksudnya begitu. Dan kebajikan itu wal khairu, sekaliannya itu kulluhu, di sisimu, ladaika, di sisimu. Semua kebajikan tu ada di sisi engkau. Itu jadi maknanya malaikat berdoa kepada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira nak baca Bismillah tu nak buat apa-apa sekalipun. Dan barang siapa doa baginya oleh malaikat, ini malaikat doa kepada kita lah, ia jawab kepada kita, dia kata labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu ladaika tu. Dia berdoa kepada kita dah tu. Maka apabila siapa saja didoakan dia oleh malaikat, dan barang siapa doa baginya bagi barang siapa oleh malaikat, diampun Allah baginya akan dosa. Siapa-siapa dapat doa daripada malaikat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa mereka itu. Diceritakan daripada khabar, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Dia baca Bismillah 40 kali, kemudian dihadiahkan dia kepada ampunnya naubah. Kepada ampunnya naubah. Kemudian dihadiahkan pahala bacaan Bismillah 41 kali itu hadiah kepada ampunnya naubah. Dan berkata ia, ketika dia hadiah tu, dia kata, selepas pada dia hadiah tu, berkata ia barang siapa, hei ahlun naubah. Tu ampunnya naubah tu bahasa Arab kata hei, tu pada bahasa Arab katanya ahlun naubah. Jadi maknanya kita naknya begini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Habis itu kita hadiahkan pahala bacaan Bismillah 41 kali itu hadiah kepada ahlun naubah. Kita hadiah kepada ahlun naubah. Selepas pada kita hadiah tu, kita cakap dengan dia. Kita seru kepada dia, kata hei atau wahai ahlun naubah. Apa maksud dengan ahlun naubah? Iaitu yang disebut wali ghaib daripada kalangan jin Islam. Iaitu yang disebut wali ghaib daripada kalangan jin Islam. Mana wali-wali daripada jin Islam. Kita seru kepada dia, kita kata begini, bahwasanya bahwasa aku di dalam peliharaanmu. Bahwasa aku di dalam peliharaan kamu. Jadi selepas pada kita baca 40 kali, kita hadiah pahala 41 kali Bismillah tu hadiah kepada dia, kepada ahlun naubah. Kita kata, ya Allah, sampaikan pahala bacaan Bismillah 41 kali ini kepada ahlun naubah. Kita kata begitu. Lepas tu kita suruh kepada dia, hei ahlun naubah, bahwasa aku ni, kita ni, di dalam peliharaan kamu, dalam jagaan dia. Apa maksud? Maksudnya pemeliharaan itu
maksud pemeliharaan itu jagaan dan perhatian sebagaimana seorang ibu memelihara anak. Itu dia tambah. Nascaya sentosa ia daripada tiap-tiap merbahaya. Lepas kita daripada tiap-tiap perkara yang merbahaya, dan adalah ia terpelihara daripada sekalian bala. Intah. Jadi ketika di dalam ketakutan, ketika di dalam keadaan merbahaya tu, kita bacalah. Baca Bismillah 41 kali hadiah kepada Ahlun Naubah. Kemudian kita seru mereka, serukan Ahlun Naubah, katanya, Ahlun Naubah, aku ini di dalam peliharaan, di dalam jagaan kamu. Kita buat begitu, insya-Allah selamat. Ini saya sendiri pun dah ada pernah buat. Alhamdulillah Allah Taala bagi selamat semua. Daripada lebih-lebih lagi daripada gangguan jin, daripada sihir, Allah Taala bagi mujarab. Kita ingatlah tu, dalam masa darurat boleh kita guna. Lebih laginya pada masa ada gangguan jin, ada gangguan sihir, boleh kita gunakan amalan ini. Lagi, dan fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu banyak. Dan hamba, ini pengarang kita, sebut setengah daripadanya, daripada yang banyak tadi itu di dalam Jauharil Marhub. Dalam kitab Jauharil Marhub ada sebut di sana banyak. Hikayat bahwasanya seorang perempuan, ini nak cerita satu kisah, satu cerita yang menunjuk di atas katanya Bismillahirrahmanirrahim itu ada kelebihan. Bahwasanya seorang perempuan ada lakinya munafik. Suami dia tu orang munafik. Mana bukan orang Islam sebenarnya, tapi buat rupa Islam. Tapi kalau tanya macam mana boleh kahwin dengan orang Islam pula? Sebab dengan zahir dia tu Islam, kita hukum kata mengikut zahir dia orang Islam, sahlah nak kahwin. Kita tak tahu kata wakil dia munafik ke tidak. Tapi ini nak cerita katanya suami dia tu pada wakilnya, pada sebenar tu orang munafik. Tapi pada zahir dia tu Islam lah. Jadi seorang perempuan tu suami dia tu adalah orang munafik. Dan adalah perempuan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim atas tiap-tiap suatu daripada perkataan dan perbuatan. Jadi orang perempuan sana itu, yang mana kata suami dia tu orang munafik, dia selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim atas tiap-tiap suatu. Pada tiap-tiap perkara, dia baca bismillah. Daripada perkataan dia dan perbuatannya, dia nak kata apa, dia bismillah. Dia nak buat apa, dia baca bismillah. Maka berkata suaminya. Jadi suami dia tu orang munafik, memanglah tak sukalah kepada bacaan bismillah. Jadi suami dia orang munafik, dia tak suka kepada bacaan bismillah isteri dia. Maka suami satu hari itu suami katanya begini. Maka berkata suaminya, sungguhnya aku hendak memalukan dia. Dia berjanji dengan diri dia, kata satu hari aku nak buat bagi dia tu malu. Sebab suami itu tak suka tak sukakan bacaan bismillah isteri dia. Dia kata nanti satu hari aku nak buat bagi dia tu malu. Sungguhnya aku hendak memalukan dia.
Memalu bukan malu mana pukul, mana nak buat bagi jadi malu. Maka tengok, dia nak buat bagi isteri dia tu malu, dia buat macam mana? Maka memberi suami akan dia akan dia satu bungkusan harta. Maka memberi suami perempuan tadi akan dia akan perempuan satu bungkusan harta. Dia bagi satu bungkusan harta kepada isteri dia serta suruh simpan taruh baik-baik. Dia bagi satu simpanan, satu bungkusan harta. Lepas tu dia kata kepada isteri dia, simpanlah benda ini baik-baik. Suruh simpan taruh baik-baik. Simpankanlah bungkusan harta tadi dengan secara baik-baik, simpan di tempat elok-elok, jangan bagi hilanglah. Maka mengambil perempuan itu akan dia. Maka orang perempuan tadi setiap kali dia nak buat apa, setiap kali dia nak kata apa, dia baca Bismillah. Maka memanglah ketika dia ambil daripada tangan suami kan bungkusan harta dia tu, dia baca Bismillah. Dan mengambil perempuan itu akan dia. Jadi serta dia baca Bismillah lah. Dia ambil, dia baca Bismillah, dia taruh pada tempat, dia baca Bismillah. Jadi suami bagi satu bungkusan harta kepada dia. Suruh oleh suami kan perempuan tu simpan baik-baik. Jangan bagi hilanglah sebab harta ni. Dia pun terima daripada suaminya, lepas tu dia simpankan bungkusan itu di satu tempat. Kemudian mengambil suaminya akan bungkusan itu. Kemudian selepas pada perempuan itu disimpan, barangkali suami itu dia perhati tengoklah. Apabila isteri itu dah simpan, apabila lenyap dah itu lindungan mata isteri itu, suami mengambilkan, kemudian mengambil suaminya akan bungkusan itu. Ambil letak kat lain. Dan perempuan itu tiada tahu katanya suami ambil. Dan dicampurkannya suami bungkusan itu di dalam telaga. Dia ambil dalam masa isteri tak tahu, pada ketika isteri itu tak tahu, dia ambil bungkusan yang disimpan oleh isteri itu dibuang, dicampur dibuang di dalam telaga. Tapi telaga di sini tu maknanya ya orang dulu ni dia nak buang sampah buang dalam telaga sebab dia gali telaga untuk nak buang sampah. Bukan telaga air yang ada air nak buat mandi tu, bukan dia begitu. Telaga ni maknanya orang dulu, adat orang dulu tu dia nak buang sampah di mana dia gali telaga. Mana-mana sampah dia buang dalam telaga tu lah. Jadi maknanya suami tu dengan dia ambilkan bungkusan harta itu, dia buang di dalam telaga. Padahal isteri tak tahu. Ni dia kata dia nak buat bagi isteri dia malu. Selepas pada dia buangkan bungkusan itu di dalam telaga, kemudian menuntut akan bungkusan itu daripada perempuannya. Kemudian menuntut oleh si suami akan bungkusan itu daripada perempuan, daripada isteri dia lah. Tanya, mana bungkusan harta tadi, ambil mari. Soalan begitulah. Dia tanya, mana bungkusan yang aku yang saya bagi engkau simpan dulu, ambil mari. Maka isteri dia tak tahu kata suami dah ambil buang kat telaga. Maka datang ia, jadi isteri lah, perempuan tu lah. Maka datang, pergilah kepada tempat yang ia taruh, yang ia simpan. Jadi si perempuan tadi, si isteri tadi tu pergilah kepada tempat yang dia simpan tu untuk nak ambil bagi suami dia sebab suami dia minta sekarang. Maka datang ia kepada tempat yang ia taruh, tempat yang dia simpan. Simpan bungkusan itu.
Lepas tu apabila dia nak ambil dia dan berkata ia perempuan tu Bismillahirrahmanirrahim. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril turun dengan segera. Ketika itulah Allah Ta'ala perintah kepada Jibril turun ke bumi lah. Dengan bersegera mengembalikan bungkusan itu kepada tempatnya. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Jibril ambilkan bungkusan yang dibuang di dalam telaga tu, telaga sampah, dan dikembalikan bungkusan itu kepada tempatnya. Maka menghantar ia. Jadi maknanya perempuan tadi hola tangan lah. Hola tangan untuk nak ambil lah. Maka menghantar ia perempuan akan tangannya. Dia olahkan tangan untuk nak ambil benda bungkusan tadi. Maka mendapat ia akan bungkusan itu seperti barang yang ia taruh, yang dia simpan. Jadi dia hola tangan nak ambil tu, terdapat bungkusan tu ada kat situ. Macam mana dia simpan pada awal tadi, macam itulah duduk kat situlah. Ada kat situlah sebab Jibril dah kembali. Maka ta'ajub maka ta'ajub suaminya. Maka berasa pelik, berasa heranlah suaminya. Sebab dia dah buang, tiba-tiba suruh dia ambil, tujuannya dia suruh ambil itu nak memalukan isteri. Kalau sekiranya isteri nak ambil itu, kalau Jibril tidak kembalikan kepada ke tempat dia nya, nak pergi ambil itu tak ada, nanti dia nak katalah bismillah, mananya barang. Nak letak barang bismillah, nak ambil barang bismillah, nak buat apa bismillah, tapi hilang pula. Nanti nak buat malu gitulah. Tapi tak jadi maksud dianya, tujuan suami tak terhasil. Allah Ta'ala tolong kepada isterinya yang membaca bismillah. Suami pun rasa ta'ajub, rasa ajib, rasa pelik lah, rasa heran lah. Maka dengan kerana itu, maka taubat ia suami kepada Allah. Intah selesai. Itulah nak cerita kelebihan bismillah. Abi. Habis tu kita dalam kitab tu sampai ke mana? Ini mukaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Jadi belum pada, memanglah kitab ni itu bukan kitab menyatakan fadilat. Kitab pada menyatakan ilmu tauhid. Tetapi untuk nak semangatkan kita pada membelajarkan mata-mata pelajaran yang kita nak belajar dalam kitab ini, kita dengarlah kelebihan-kelebihan ilmu dan kelebihan ulama untuk semangat kepada kita belajar. Ini mukaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Firman Allah Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala, mengangkat yakni meninggi. Mengangkat artinya meninggi. Mengangkat meninggi oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman. Mana orang yang beriman, siapa-siapa yang beriman, orang itu diangkat darajat, diangkat, ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Daripada kamu. Dan segala mereka yang diberi Allah akan mereka itu ilmu. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada mereka, Allah Ta'ala mengangkat akan beberapa darajat. Jadi Allah Ta'ala meninggikan dia pada peringkat dia. Jadi maknanya orang yang beriman peringkat tinggi, orang yang ada ilmu, orang yang peringkat tinggi yang meninggikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka
itu mengikut ilmu kita lah. Jadi maknanya orang yang Allah Ta'ala beri ilmu. Tak nanti panggil ustaz, panggil apa lah. Sekiranya dia ada ilmu. Sekadar ilmu yang ada tu, sakat itulah dia akad darajat. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi darajat dia. Maka setiap hari kita belajar, kita bertambah ilmu, maka darajat kita pun semakin bertambah juga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah bagi mereka itu beberapa darajat yang tinggi atas orang mukmin dengan 70 darajat. Dan barang antara satu darajat kepada satu darajat itu perjalanan 500 tahun. Seperti barang antara langit dan bumi. Jadi kata Ibnu Abbas, kita maklum Ibnu Abbas ni seorang sahabat yang alim tafsir. Yang alim ilmu tafsir Quran. Kebanyakannya tafsir-tafsir makna-makna ayat Quran tu melalui Ibnu Abbas. Sebab Nabi itu, Nabi kita berdoa kepada dianya begitu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebab tu alim fiqh, alim ilmu Quran. Maka kata Ibnu Abbas pada mentafsirkan ayat ininya, adalah bagi mereka itu bagi mereka yang diberi Allah akan ilmu. Mana orang yang ada ilmu itulah beberapa darajat, banyak peringkat yang lebih atas orang mukmin, orang mukmin yang biasa. Orang mukmin yang biasa lebih-lebih dengan 70 darajat. Jadi maknanya orang mukmin yang alim, orang mukmin yang tak alim tu berbeza jauhnya 70 darajat. Lepas tu 70 darajat. Lepas tu satu darajat, satu tingkat, satu peringkat tu jauh mana kalau fardu benda-benda ni. Dan barang antara satu darajat kepada satu darajat, 70. Lepas tu satu darajat, satu tingkat kepada satu tingkat tu, perjalanannya 500 tahun. Jadi nak cerita katanya, nak mulai daripada darajah ni, nak sampai pada darajah yang atas pada dia tu, kena guna masa perjalanannya 500 tahun. Jadi tengok orang Arab dulu lagi dia nak cerita jauh dekat, dia guna masa. Sebab tu kita sekarang tanya jauh mana rumah kau dengan masjid? 10 minit berjalan sampai. Padahal nak tanya jauh tu kita kena jawab 100 meter ke 1 kilometer ke, sebenarnya kena jawab gitu kan. Tapi adat orang kitanya cakapnya apabila nak cerita tu sakat dengan masa. Tengok dalam WIS sekarang pun gitu. 30 minit sampai dia. Itu tengok masa. Jadi masa tu kalau kita guna masa berjalanan biasanya, guna masa, pakai masa 500 tahun. Lepas tu masa 500 tahun tu nak bagi nampak rupanya seperti barang antara langit dan bumi. Jadi bumi dan langit tu jauh dianya, kenapa kalau kita berjalan kaki tu pakai masa 500 tahun. Tapi tak boleh nak berjalan pun. Tapi sekiranya kalau ada jalan tu, kita boleh berjalan naik ke langit 500 tahun sampai. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu.
menuntut ilmu, mencari ilmu, menghasilkan ilmu itu fardu, maknanya wajib. Tapi kita tengok dalam bentuk hadis tu dia kata talabul ilmi faridatun. Ta tu ada ta. Faridatun. Dia ada ta. Selepas pada dot tu ada ta. Ditambahkan ta tu nak cerita katanya sungguh. Nak mengkuatkan. Maknanya sungguhnya difardukan. Sesungguhnya difardukan. Pada maknanya begitu. Walaupun dia tak tulis di sini, dia kata fardu tapi maksud sangat difardukan. Sangat difardukan. Kalau nak bagi elok tu kita terjemah begitu. Menuntut ilmu itu fardu, yang sangat difardukan. Faham daripada ta tu panggil litakid. Ta untuk nak kuatkan. Maknanya sangat difardukan. Atas tiap-tiap Muslim lelaki dan Muslimah yang perempuan. Jadi maknanya menuntut ilmu tu fardu, artinya panggil tak panggil fardu pun panggil wajib. Mana sama. Tak panggil fardu pun kita panggil wajib. Wajib dan fardu tu mana sama. Jadi menuntut ilmu adalah perkara yang jadi fardu, yang jadi wajib di atas tiap-tiap lelaki yang Muslim yang akil balik dan perempuan yang Muslimah yang akil balik. Gitu. Jadi menuntut ilmu tu adalah wajib. Maka di sini ulama menanggungkan bahawasanya hadis ini dikehendaki kata wajib menuntut ilmu tu ialah menuntut ilmu yang wajib, wajib fardu ain, gitu. Jadi kita maklum hukum mempelajari ilmu tu ada beberapa hukum. Ada setengah mempelajarikan ilmu itu wajib fardu ain, ada kalanya mempelajarikan ilmu itu fardu kifayah, ada kalanya sunat. Maka yang dikatakan fardu, maka masuk di bawahnya fardu ain dan fardu kifayah. Maknanya perkara yang tak dapat tidak yang kita boleh guna untuk kita nak guna pada amal ibadat kita, maka itu ditutuplah. Seperti ilmu yang kita nak guna untuk nak tunaikan ibadat sembahyang yang wajib, maka menuntut ilmu itu wajib. Kalau nak guna pada fardu kifayah, maka menuntut ilmu itu fardu kifayah. Tengok mata benda pelajaran kita. Dan belajarkan ilmu usuluddin untuk nak mengesahkan i'tikad kita, untuk nak lepaskan kita daripada salah pada i'tikad dan untuk nak lepas kita daripada hukum taklid, maka adalah fardu ain. Tambahan di atas itu jadi fardu kifayah. Dan ada juga sunat seperti kita belajar cara nak sembahyang sunat, belajar cara nak solat tarawih, cara kita nak belajar puasa, kita belajar cara nak puasa Isnin Khamis, nak niat macam mana. Kita belajar nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, katalah belajar cara baca Quran, itu sunat. Begitulah rekasat. Riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada doa. Nabi ada bersabda di dalam doanya. Ini doa yang Nabi baca. Allahumma ighfir lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atalla fi a'marihim. Atala yutilu. Wa atil. Bukan atala. Wa atil fi a'marihim. Wa atil fi a'marihim. Allahumma ighfir lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Boleh kita gunakan doa ini untuk guru-guru kita. Artinya
Tuhanku, itu Allahumma, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar. Nah, orang yang mengajarkan kita tu, kita minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka. Dan berkat olehmu pada badan mereka itu. Dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Itu maknanya. Ini nak menunjuk katanya, kalau tidak orang yang mengajarkan kita tu, kalau tidak ada kelebihan, Nabi tak ajar kita berdoa kepada dia. Ni dengan sebab Nabi pun ada berdoa, Nabi ajarkan kita berdoa kepada mereka, itu menunjuk kata mereka itu adalah orang yang lebih. Begitulah. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar, setengah daripada sahabat Nabi, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'a. Wa man ahabbal anbiya'a kana ma'ahum. Wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a fajaza'uhu jahannamah. Sekali lagi. Man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'a. Wa man ahabbal anbiya'a kana ma'ahum. Wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a fajaza'uhu jahannamah. Artinya, barang siapa menolong, membantu akan orang menuntut ilmu. Siapa-siapa saja bagi pertolongan, tolong dia sokong, tolong dengan mana-mana cara tolong sekalipun. Tak pasti tolong dengan pitih lah, dengan duit lah. Tolong dengan mana-mana cara tolong sekalipun. Tolong bagi beli kitab kat dia, tolong beli pakaian kat dia, tolong katalah bagai-bagai. Lepas tu kita orang menuntut ilmu tu, kita jangan perasan katanya, jangan teringat kata orang muda-muda begitu. Ini tak kira siapa, umur berapa tu tak kira, kira katanya sekiranya orang ni belajar, orang ni menuntut ilmu. Muda ke, dah berumur ke, tak kira. Umur sikit ke, umur dah banyak ke, itu tak kira. Sekiranya dia duduk di dalam membelajarkan ilmu, adalah dia tu talibul ilmi. Tapi yang selalu kita faham tu sebut kata pelajar, orang belajar ilmu tu, kita pasal orang muda-muda, begitu. Itu tak mesti. Siapa saja, umur berapa sekalipun, umur belasan, 20-an, 30-an hingga seterusnya, sekiranya dia dalam sibuk dengan mata pelajaran tu, dikatakan talibul ilmi. Barang siapa menolong, membantu orang yang menuntut ilmu, diberikan dia Allah akan surat amalannya dengan tangan kanannya. Di akhirat esok, dia dapat terima surat amalan dia tu dengan tangan kanan. Tengok, itu untunglah di dalam keluarga mana-mana ada orang yang belajari ilmu. Ibu bapa nak belajar, anak tolong. Anak nak belajar, ibu bapa tolong. Saudara, abang nak belajar, adik tolong. Adik nak belajar, abang tolong. Katalah. Itu dapat untung dah. Dalam keluarga dia tu ada orang yang belajar ilmu. Kita, orang lain tu dapat tumpuan untuk nak dapat kelebihan. Dan barang siapa kasih akan talibil ilmi, sungguhnya kasih ia akan anbiya, akan nabi-nabi. Jadi siapa saja yang suka kepada orang yang mempelajari ilmu, maknanya dia tu suka kasih kepada para nabi-nabi. Sebab dia ni akan terima pesaka'i daripada nabi. Dia belajar ilmu, maknanya dia dalam usahaan untuk nak terima pesaka daripada nabi. Sebab
al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama memsakai daripada Nabi, sakai nisbah ilmu. Mana kita ni di dalam masa kita belajar, mana kita dalam usaha untuk nak tarikkan saka daripada anbiya masuk kepada diri kita. Begitulah. Dan barang siapa kasih akan anbiya, siapa dia suka kasih kepada Nabi, jadi kasih kepada orang yang menuntut ilmu pada maknanya kasih pada Nabi. Lepas tu kalau dia kasih kepada Nabi, adalah ia serta mereka itu serta anbiya. Kasih kepada Nabi, dia akan bersama dengan Nabi, ini di akhirat esok. Sebab Nabi sabda kata, al-mar'u ma'aman ahabbahu. Al-mar'u ma'aman ahabbahu. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih. Maka kita kasih kepada talibul, orang yang mempelajari ilmu, itu pada makna kita kasih kepada anbiya. Kita kasih kepada anbiya, maknanya akhirat esok akan kita bersama dengan para anbiya. Dan barang siapa, itu sebelah baik. Sebelah jahat. Dan barang siapa benci akan talibil ilmi, na'udzubillah, maka sebenarnya benci ia akan anbiya. Maka kalau benci kepada orang yang mempelajari ilmu, pada makna dia benci kepada anbiya. Tapi ilmu sini tu semua duk cakap ilmu agama, ilmu syarak. Siapa benci kepada orang yang mempelajari ilmu, pada maknanya, pada wakilnya, pada hakikatnya dia benci pada anbiya. Sebab maknanya benci pada orang yang dapat saka daripada anbiya, maknanya tak suka pada anbiya itulah. Maka apa balasan orang yang tak suka benci pada anbiya? Maka balasannya jahannam. Itu kesalahan. Maka kita akhir di situ. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata wa inna li talibil ilmi syafa'atan misla syafa'atil anbiya'i. Kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung minggu depan lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستلمك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lebih kurang 10 minit lagi kita sambung kitab Aqidatun Najin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama.